Rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Orang Melayu, Cina dan India adalah 3 kaum yang terbesar dan setiap kaum mempunyai kebudayaan mereka tersendiri. Keadaan ini menjadikan Malaysia bermasyarakat majmuk. Perpaduan antara kaum amat penting dalam sesebuah masyarakat. Ini perlu demi menjamin keamanan dan keharmonian antara kaum atau sesama kaum itu sendiri. Berdasarkan faktor inilah tercetusnya gagasan untuk mewujudkan satu kebudayaan kebangsaan yang merangkumi pelbagai budaya di Malaysia. Kebudayaan ini diharapkan akan membawa identiti bangsa Malaysia dengan mengenepikan penonjolan menurut kaum. Penggubalan dasar kebudayaan kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Dasar ini akan dapat menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak 2000 tahun yang lampau. Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan telah melahirkan proses interaksi, pengenalan, penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia. Dengan yang demikian, sebagai satu proses yang berterusan, pewujudan kebudayaan kebangsaan Malaysia akan terus berlandaskan unsur-unsur dan 3 prinsip yang ditetapkan oleh kerajaan sebagai dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu yang pertama, berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Dan yang ketiga, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Ketiga-tiga prinsip ini adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Dengan yang demikian, usaha-usaha pembentukan kebudayaan kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai 3 objektif penting, iaitu yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan, dan memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi. Rumah budaya yang baru saja dilancarkan menjadi tarikan terbaru pelancong di Kuala Lumpur. Ia dijadikan pusat senti bagi mengetengahkan seni dan budaya Malaysia. Strategi dan pelaksanaan objektif dasar ini boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut, iaitu pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya, meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat, mendukung dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan, mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia, memenuhi keperluan sosio-budaya dan meninggikan taraf dan mutu kesenian. Dan kini mempunyai lebih 100 pasang pakaian tradisional pelbagai etnik dan kaum dalam negara. Penilaian dasar telah dibuat dengan melihat kepada kesan positif dan kesan negatif serta penambahbaikan bagi dasar kebudayaan kebangsaan. Kesan positif dasar kebudayaan kebangsaan terhadap masyarakat. Yang pertama, memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tidak berlaku pergaduhan antara kaum. Sifat masyarakat juga yang saling bantu-membantu antara satu sama dengan lain. Sebagai contoh, dalam aktiviti gotong royong dan saling bekerjasama semasa aktiviti komuniti. Kedua, dapat mengekalkan identiti sesuatu kaum, iaitu dapat mengekalkan tradisi yang sudah lama dilakukan oleh nenek moyang kita sejak zaman berzaman agar tidak ditelan zaman. Ketiga, dapat menanamkan sifat hormat menghormati dalam jiwa masyarakat.
Dengan adanya sifat hormat menghormati, masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni tanpa sebarang masalah. Kesan negatif dasar kebudayaan kebangsaan kepada masyarakat. Yang pertama, wujudnya sifat perkauman yang kuat antara kaum-kaum di Malaysia. Sifat perkauman ini akan memberikan kesan negatif kerana ia boleh mengundang masalah besar seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di Kuala Lumpur akibat rusuhan kaum. Yang kedua, penyalahgunaan budaya dalam masyarakat. Sebagai contoh, amalan khurafat dalam budaya boleh menyebabkan berlakunya perbuatan syirik bagi penganut agama Islam di negara ini. Ketiga, sesetengah budaya sudah tidak relevan untuk diamalkan. Sebagai contoh, amalan lenggang perut kerana teknologi moden kini mampu untuk merawat ibu mengandung dengan lebih tepat dan berisiko rendah. Dasar kebudayaan kebangsaan sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang. Hal ini kerana wujudnya masalah kaum kesan daripada dasar tersebut. Namun, ianya boleh ditambah baik. Antara penambahbaikan dasar yang boleh dilakukan, yang pertama, melalui perkahwinan campur. Perkahwinan campur adalah perkahwinan antara dua pihak yang berlainan latar belakang bangsa, agama atau kewarganegaraan. Perkahwinan antar kaum dapat mengukuhkan pertalian dan mengeratkan lagi semangat perpaduan. Kedua, kerajaan boleh menambah baik kempen sedia ada supaya seiring dengan arus globalisasi yang semakin maju, iaitu seperti kempen budi bahasa. Dengan mewujudkan kempen seperti ini, ia dapat membentuk semula jati diri rakyat Malaysia yang terkenal dengan sifat sopan santun dan budi bahasa. Ketiga, mewajibkan subjek hubungan etnik ditambah dalam kurikulum pelajaran sejak sekolah rendah. Subjek ini perlu dijadikan sebagai subjek teras terhadap murid sekolah rendah maupun menengah sebagai satu motivasi dalam mengeratkan perpaduan antara kaum. Hal ini dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar. Yang terakhir, mewujudkan satu modul pelajaran untuk memahami budaya dan adat setiap kaum di Malaysia supaya wujud rasa hormat menghormati antara kaum. Dengan ini, ia dapat mengeratkan lagi perpaduan antara kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Penggubalan dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Namun demikian, pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana kebudayaan kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum. Kebudayaan yang dipupuk akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.